Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan sambung kembali perbincangan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau lebih dikenali sebagai Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan sambung lagi, masih lagi dalam bab yang pertama, menyatakan perihal ikhlas, iaitu berniat pada segala amal, pada kata-kata dan hal ahwal yang sulit dan terang, yang mana kita akan bincangkan pada hari ini pada halaman yang ke-11, hadis yang ke-8. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama saya untuk live ataupun untuk pengajian kita pada kali ini, mohon bantu saya sama-sama untuk tuliskan di ruang komen di bawah ini
dalam live saya ini, tuliskan di ruang komen itu adalah hadis yang ke-8 pada halaman yang ke-11. Okay? Saya minta bantuan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama saya dalam live pada kali ini. Mohon bantu saya sama-sama untuk tuliskan di ruang komen di bawah ini, iaitu kita nak masuk kepada hadis yang ke-8 pada halaman yang ke-11, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan baca sama-sama hadis yang ke-8 pada halaman yang ke-11 dalam kitab Riyadhus Salihin, yang menyambung daripada tajuk yang menyatakan mengenai perihal niat. Dari Abi Abdurrahman, dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ila qulubikum diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan, hadis yang ke-8 ini menyatakan apa dia? Seorang sahabat meriwayatkan sebuah hadis yang sangat penting, yang mana dia ada hubung kait dengan tajuk kita yang berkaitan dengan soal niat yang ikhlas. Di dalam melaksanakan satu amal ibadah kita, dalam melaksanakan sesuatu perbuatan yang membawa kepada saham yang terbaik buat diri kita, bagi meraih kita punya pandangan daripada Allah, dan dihitung akan amal kita dengan sebaik-baik amal, dan tergolonglah kita daripada kalangan orang-orang yang terpilih. Maka seorang sahabat yang mana masyhur dengan namanya Abi Hurairah, seorang sahabat yang masyhur namanya dengan Abi Hurairah. Abi Hurairah ni gelaran lah yang Nabi berikan kepada sahabat ini kerana dia suka kepada kucing. Nak kucing, maka dia beri kepada bapa kepada kucing, Hurairah. Nama dia siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mafhumnya kata apa? Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memandang tubuh-tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Dan tidak pula Allah memandang kepada rupa-rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi dia melihat hati-hati kamu. Dalam hadis ni menyatakan bahawasanya berkaitan dengan perihal niat. Imam Muslim menyebut dalam hadisnya itu, iaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abi Hurairah, mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu tidaklah memandang pada tubuh badan kita dan pada rupa paras kita, tetapi Allah pandang pada hati kita. Juga saya nak tambah juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, dalam riwayat yang lain menyatakan, ditambah dengan satu lagi lafaz, walakin yanzuru ila qulubikum, ditambah lagi wa a'malikum. Kenapa saya tambah wa a'malikum ini, walaupun dalam kitab Riyadhus Salihin ini dia mengambil daripada satu riwayat lain, tapi saya tambah wa a'malikum kerana untuk memberi penjelasan tentang beberapa hal yang ramai di antara kita menyalahartikan akan perkara tersebut. Sebab kita sebut pada pertemuan yang lepas, iaitu niat yang ikhlas dengan perbuatan itu dia perlu seiring. Tetapi kenapa Imam Nawawi sebut ila qulubikum sahaja? Kerana ia bertujuan memperbincangkan tentang perihal niat, maka ia berkaitan dengan hati.
Maka dalam riwayat lain, Imam Muslim juga sebut dalam kitabnya itu wa a'malikum. Ditambah lagi dengan amal-amal mereka. Allah itu pandang pada hati kita dan pandang pada setiap amal kita, yang mana hati dan amal ini dua perkara yang perlu seiring. Iaitu kita kata niat yang baik, perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik juga niat yang baik. Maka dia perlu seiring. Dia tidak boleh dipisahkan, ataupun kita kata niat baik, hati tak baik. Hati baik, niat tak baik. Tidak boleh. Juga ada juga riwayat lain yang menyatakan tentang hadis yang mafhumnya hampir kepada sama juga. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ditambah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak pandang kepada rupa paras kamu dan harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Ta'ala pandang pada hati dan amal kamu. Ini daripada Sasul Galur ataupun riwayat yang lain pula. Maka daripada kesimpulan yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak sebut lazimnya manusia ini. Lazimnya manusia ini adalah apabila dia melihat seseorang, mereka ini suka menilai kepada rupa parasnya, tubuh badannya, hartanya. Ini lazim bagi diri manusia. Kebanyakan manusia dia akan menilai seseorang melalui hal yang tersebut. Dia tengok rupa parasnya handsome, dia tengok rupa parasnya kacak, dia tengok rupa parasnya cantik, Dia tengok rupa parasnya yang ayu dan sebagainya. Dia tengok tubuh badannya yang sempurna. Malahan bila dia pandang orang yang tak sempurna, ini kurang sempurna, tidak ada tangan atau tidak ada kaki, atau mungkin tak boleh melihat, ataupun tak boleh mendengar dengan baik, ataupun tidak boleh berkata-kata dengan baik. Ini pada ajsam ni, pada tubuh badannya. Ataupun dia tengok yang pada harta pula apa dia. Dia tengok orang ni kaya, orang ni berharta dan berduit, maka dia memandang lebih daripada orang yang tidak berharta. Ini kita katakan miskin atau fakir. Maka hal inilah yang akan memberikan kesan yang buruk terhadap hati kita juga dan amal kita. Kita menilai seseorang, bagi diri manusia, dia nak buat perkara, dia tak boleh contoh apa dia. Dia tengok pada perbuatan dia. Dia tengok kepada apa? Dia tengok kepada rupanya, jasadnya, pada hartanya. Kerana perkara ini bukan menjadi perhitungan oleh Allah SWT. Allah tidak menghitung terhadap perkara ini. Akan tetapi Allah hitung pada diri kita, maka dilihatlah pada hati-hati kita dan setiap amal perbuatan kita, yang mana kedua-duanya ini mestilah diiringi dengan kedua-duanya dalam bentuk yang baik. Saya sebut lagi sekali tuan-tuan, pada pertemuan lepas kita sebut apa dia? Hati yang baik tetapi amal yang tidak baik, maka ianya boleh mendatangkan perbuatan kita itu jatuh kepada dosa. Ataupun kita kata amal yang baik, hati tidak baik, maka kita kata dia boleh merosakkan nilai ibadah kita. Dan ia ada kalanya boleh mendatangkan kepada kita ini mensyirikkan Allah dengan tanpa kita sedar. Sebab tu niat yang baik, yang mana kita kata niat yang ikhlas itu mesti dituruti atau dibawa bersamanya dengan amal yang baik. Sekiranya dia kata niat dia baik, hatinya niatnya baik, perbuatannya itu tidak baik, maka kata ulama itu bukan dihitung sebagai niat yang ikhlas. Contoh,
Niat dia baik nak tolong orang, tapi perbuatan dia tu dia nak malukan orang. Maka kata ulama, ini hal yang boleh merosakkan ibadah ataupun merosakkan sesuatu nilai ibadah dalam diri kita itu sendiri. Dan kadang-kadang kita tak sedar perkara ini banyak sangat berlaku pada diri kita. Kita hari ini hidup, kita pandang orang, kita lihat pada pada pakaian dia, pada tubuh badan dia, pada rupa parasnya. Tetapi kita ini tak pernah melihat ataupun tak pernah kita memandang pada hati dan amal kita. Dan memang pada dasarnya hati itu kita tak boleh nilai, kerana penilaian hati itu hanya Allah jualah yang tahu akan penilaian hatinya. Tetapi untuk kita mengetahui akan perkara tersebut baik ataupun tidak, maka kita kena kerap duduk bersama-sama mereka. Adakah mereka ini banyak memberikan manfaat pada diri kita? Sekira-kira mereka ini banyak memberikan manfaat pada diri kita, maka kita sebaiknya teruskanlah, berkekalanlah kita dalam menjalinkan silaturahim bersamanya. Andai kata kita ni adalah orang yang tak mampu untuk mengubahnya dan kita takut kita akan terjerumus ke dalam perkara tersebut, maka bolehlah kita meninggalkan ia sementara. Dan kalau kita mampu, jangan kita meninggalkan orang-orang yang sepatutnya kita pelihara akan mereka ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam hadis yang kita bacakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, kata apa? Allah itu tak pandang pada rupa kita ni. Allah tak pandang pada tubuh kita ini. Allah tak pandang pada harta yang kita ada banyak mana sebesar Jabal Uhud sekalipun, Allah tak pandang semua. Tetapi apa yang Allah pandang adalah apa yang Allah akan lihat itu adalah pada hati kita. Apa bezanya? Ada orang yang sedekahnya itu tidak banyak, sedikit je sedekahnya. Tetapi disebabkan dia benar-benar melakukan sedekahnya itu dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menjadi pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia sedekah banyak sangat, tetapi hatinya itu tidak baik, iaitu dia bertujuan untuk menunjukkan kepada orang dia ni kaya. Dia bertujuan nak merasakan dia hebat, aku boleh sedekah banyak. Ini riya, ini takabur, merasa besar diri. Makhluk tidak boleh ada sifat takabur ini, besar diri. Itu hanya tertakluknya pada Allah Subhanahu wa taala juga. Dia bersedekah banyak, dia rasa dia hebat, dia nak orang pandangnya, dia cerita pada orang lain yang dia ni banyak sangat buat sedekah. Maka sangat merugilah dengan banyaknya dia buat sedekah tadi, maka Allah tidak pandang pun sedikit pada amal kebaikannya. Tengok, amal yang baik tetapi niat yang tidak baik. Tetapi ini bukan jadi satu medan kepada kita. Kita kata apa? Lebih baik aku buat sikit tapi ikhlas berbanding dengan banyak tapi tak ikhlas. Maka ini satu perkara yang patut kita pelihara juga. Kerana tuan-tuan, sikap ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh para sahabat pada pertemuan lepas, iaitu siapa namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, apabila dia bertanya kepada Nabi SAW, adakah Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya yang lain dalam bab amal ibadah? Maka Nabi kata tidak. Makna kata apa? Sahabat ini, mereka ini telah diberikan oleh baginda Nabi SAW dengan ilmu yang banyak sangat, yang mereka ini semua ni tergolong daripada kalangan orang-orang yang faqih belaka. Tetapi setelah daripada itu, mereka ini berlumba-lumba dalam ibadah. Jangan kita kata pula, kita berpegang kepada biar amal tu sedikit, yang penting ikhlas, dia kata. Tuan-tuan, jangan begitu. Amal yang sedikit ikhlas, ya memang benar itu dipandang oleh Allah.
Amal yang banyak tapi tidak ikhlas, ya benar, memang Allah tak pandang. Tetapi kita patut mencontohi akan sikap ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh para sahabat, iaitu mereka bukan hitung sedikit, tetapi mereka mereka melaksanakan ataupun menelusi ataupun mencontohi akan baginda Nabi SAW. Apa dia? Banyakkan amal, dan di samping itu menanamkan sifat ikhlas dalam diri kita. Kadang-kadang kita buat amal ibadah itu banyak. Pada awal tidak ikhlas. Maka kata Imam Ghazali, selagi mana belum datang ikhlas, banyakkan lagi buat sedekah. Contohlah sedekah. Banyakkan lagi buat amal ibadah jariah-jariah yang lain. Contoh zikir. Yang pertama, zikir mungkin ada riak. Maka jangan kita putuskan zikir kita. Teruskanlah lagi zikir kita. Malahan kata Imam Ghazali, sepatutnya bila kita buat amal yang sedikit tapi ada perasaan riak, ada perasaan takabur, ada perasaan sum'ah dan sebagainya, iaitu yang lahirnya daripada penyakit hati, sepatutnya lepas daripada itu kita tambah lagi amal supaya amal kita lagi. Ada lagi sakit tersebut, tambah lagi. Sampailah kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sehinggalah penyakit tersebut Allah hilangkan pada hati-hati kita. Maka pada ketika itu, barulah Allah Ta'ala akan pandang pada setiap hati dan amal-amal kita. Ada juga orang yang buat banyak ibadah tapi hatinya, niatnya tak baik. Maka ini yang kita sepatutnya minta dan berdoa sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala itu menjaga akan setiap hati-hati kita, dalam setiap amal-amal kita, supaya Allah terima hati kita dan amal kita dalam setiap perbuatan kita. Mudah-mudahan kita ini tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak jadi orang yang Allah pandang ke ataupun orang yang makhluk pandang? Banyak juga daripada kalangan kita pada dunia akhir zaman ini, mereka melaksanakan ibadah semata-mata hendak mencari pandangan daripada makhluk. Maka ini akan merosak dan membinasakan diri mereka itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berhati-hatilah kita dalam melaksanakan setiap amal kebaikan kita, kerana ia akan memberikan satu kesan yang buruk kalau kita tidak menjaganya. Dan sebab itulah dan tujuan itulah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan di dalam kitab Riyadhus Salihin ini, supaya kita ini memelihara akan segala niat-niat kita itu sendiri. Kerana ini akan memberikan kesan yang buruk dalam setiap amal kita. Saya mengajak kepada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, supaya adalah kita patut memelihara diri kita, niat kita, amal-amal kita, supaya kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang sentiasa dipilih dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kita nak melatih diri kita untuk menjadi orang yang terlatih dalam niatnya dan orang yang terlatih dalam amalnya ini, maka perlulah kita berguru atau duduk bersama dengan orang-orang yang boleh menjaga dan memelihara akan kita. Tetapi kalau kita melaksanakan perkara ini secara bersendirian dengan tidak ada guru yang mursyid, maka ini akan memberikan kesan yang buruk juga. Malahan dalam setiap amal ibadah kita itu ada bersama-sama syaitan dan hawa nafsu kita semata-mata. Perlu kita jaga dan perlu kita pelihara akan perkara tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Oleh itu tuan-tuan, perlulah kita hari ini, bermula daripada hari ini, jangan kita menilai seseorang itu berdasarkan apa yang kita nampak pada pandangan zahir kita, pada pandangan mata kita sahaja. Jangan kita nilai begitu.
Kita tengok mungkin pakaian dia selekeh, pakaian dia taklah kemas atau sebagainya, kita telah menimbulkan sangkaan yang buruk pada mereka. Jangan begitu, tuan-tuan. Kita tengok orang tu dengan pakaiannya yang baik, tuan-tuan, yang bagus, yang segak dan sebagainya, kita kata, oh dia ni bagus betul. Tidak, tuan-tuan. Jangan begitu. Kerana ini akan juga merosakkan kita punya penilaian pada diri kita. Dan kata ulama, bila kita suka menilai orang dengan satu perkara yang kita tak sangka-sangka, dengan kita tak sangka, maka dia akan mendatangkan su'zan. Ini bersangka buruk terhadap seseorang. Dan ini menimbulkan dosa pada diri kita. Nampak tak? Tengok orang dan menilai orang dan kita kata begini, maka dia akan mendatangkan sangka buruk dalam diri kita dan itu akan mendatangkan dosa, tuan-tuan. Dan ini yang kita nak jauhi. Yang mana kita sebut dosa ini adalah antara dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan diampunkan oleh Allah Taala setelah kita memohon maaf kepada orang yang kita telah sangka buruk itu tadi. Dan dengan sebab itu juga kita ini jadi orang, jangan pula kita sangka orang tu banyak sedekah, kita kata apa, dia tu nak menunjuk lah. Jangan pula begitu. Kerana ia juga akan memberikan kesan yang buruk juga buat diri kita dalam setiap amal kita. Dan ia juga telah secara tidak langsung mendatangkan penyakit hati dalam diri kita. Orang buat tak baik, kita cakap. Orang buat baik pun kita cakap. Sepatutnya bila kita melihat orang yang tidak buat, orang yang buat jahat itu, jangan kita umpat dia. Maka kita peringatkan dia. Kerana bila kita lihat orang buat keburukan, yang keluar pada lidah-lidah kita itu hanya kata-kata yang buruk dengan menyatakan dia ni buat tak betul, dan kita umpat dia, tuan-tuan, secara tak langsung, tuan-tuan, kita juga telah memasukkan diri kita ke dalam saham dosa. Malahan kita telah memberikan saham pahala kita kepada orang kita dah umpat tadi. Walaupun dia buat kejahatan, tetapi kita telah berikan saham kita kepada dia. Saham kebaikan kita dah berikan kepada dia, malahan saham keburukan yang kita dapat daripada dia. Allahu Akbar. Begitu juga dalam kita saat melihat orang banyak buat amal, jangan kita kata dia buat tu sebab nak tunjuk je, riak dan sebagainya. Tidak. Sepatutnya bila kita lihat orang tu buat amal ibadah, banyak sangat dia buat amal ibadah, sepatutnya pada diri kita itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tunjuklah ke atas diri kita itu dengan kita jadikan dia sebagai pengajaran buat diri kita. Kita kata, ini menjadi satu penguat kepada diri aku untuk menambahkan lagi amal ibadah. Tengok orang buat amal ibadah banyak, kita jadi bersemangat nak buat ibadah. Tengok orang buat keburukan, jangan kita hina keburukannya. Jangan kita hina dirinya. Tapi kalau kita tak mampu untuk tegurnya, cukup sekadar kita benci pada hati kita terhadap keburukan dilakukan. Jangan kita benci terhadap individu tersebut. Kerana ini satu perkara yang tidak baik. Sebab hari ni ramai yang bila tengok orang tu jahat, orang tu tak baik, sebelum ni dia buat jahat, dia bukan benci kepada keburukan yang dilakukan oleh individu tersebut, tetapi dia benci kepada diri orang, individu tersebut. Maka ini akan memberikan kesan yang buruk. Kalau sekira-kira dia benci kepada individu, setelah individu tadi dia telah berubah ke arah kebaikan, maka dia tak akan nampak kebaikan kepada individu sendiri. Sebab tu ulama kita pesan, kalau kita nampak keburukan, kita tak mampu nak cegah keburukan tadi, ataupun keburukan yang kita lihat, tak mampu kita nak cegah, tak mampu nak tegur, cukup sekadar pada hati kita ini, maka kita benci sahaja terhadap keburukan yang dilakukan. Jangan kita benci kepada individu tadi, tuan-tuan, kerana ini akan merosakkan kita. Sebab apa Nabi kata? Bahawasanya Nabi sebut dalam hadis, apabila kita melihat satu kemungkaran, man ra'a munkaran falyughayyiru biyadihi, maka cegahlah kita dengan tangan kita, iaitu dengan kuasa pemimpin kita. Bukan tangan kita pukul, tidak, tapi dengan tangan ini maksudnya dengan kuasa kita, iaitu kita ada had sebagai ayah, dia boleh tarik, dia boleh memelihara anaknya. Sebagai pemimpin, dia boleh tarik rakyatnya, itu kuasa yad. Falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani. Tak mampu dengan tangannya, tegur dengan ucapan, dengan lisan. Tapi dengan lisan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu nasihat yang baik. Jangan kita tegur dengan cara yang kasar sehingga mengakibatkan dia tergurus hatinya dan dia tak nak terima akan teguran kita sehingga membawa kepada kesan yang buruk. Itu lisan kita.
Maka dia kata, man ra'a munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Dan jika kamu tak mampu dengan lisan kamu, kamu tegurlah dengan hati kamu. Iaitu apa dia? Cukup sekadar kita membenci keburukan yang orang tersebut buat pada hati kita, jangan kita benci individu tersebut. Wazalika adhaful iman. Kerana sedemikian kalau kita benci perkara tersebut dengan hati kita itu menjadi selemah-lemah iman kita. Itu paling kurang. Tak mampu dengan tangan, dengan lidah kita, iaitu teguran. Tak mampu dengan teguran, cukup kita benci pada hati kita terhadap keburukan yang dia dah lakukan. Ini kita katakan bagi orang yang tak mampu, bagi orang yang kita tak mampu nak tegur dia. Kita nak peringatkan dia, mungkin dia ni adalah orang yang tak makan, dia tegur. Takut pula jatuh kepada haram, iaitu pergaduhan dan sebagainya, terputusnya silaturahim dan sebagainya. Maka cukup sekadar kita benci pada hati kita. Di samping itu, kita mendoakan dia supaya Allah berikan dia petunjuk dengan sebaik-baik petunjuk. Sebab apa? Sebab tujuan kita ini bukan kita seorang-seorang je nak masuk syurga, tidak. Tapi kita nak bawa orang yang berada di sekeliling kita. Orang-orang yang beriman yang berada bersama-sama kita itu sendiri, kita nak bawa mereka untuk bersama-sama kita dalam syurga nanti. Bukan kita seorang je nak masuk syurga Allah, tidak. Tapi kita bawalah bersama-sama orang lain untuk bersama-sama kita dalam syurga Allah. Itu kalau sekiranya kita tak mampu untuk menegur orang tersebut. Kalau sekiranya kita mampu untuk tegur dia, tegurlah dia dengan hikmah, dan di samping kita tegur, doa kepada Allah. Kuncinya doa dan berserah kepada Allah. Minta kepada Allah Ta'ala. Jangan kita rasa kita hebat, kita tegur orang. Maka ini satu perkara yang tak baik. Apa dia? Menegur orang dengan tidak berdoa dan tak berserah kepada Allah, ini pun satu perkara yang tak baik. Apa dia? Perbuatan dia baik tegur orang, tapi hati dia tak baik kerana dia tak berserah kepada Allah. Ini pun satu perkara yang tidak baik juga. Sebab tu kunci ataupun senjata bagi orang-orang yang beriman itu adalah doa, tuan-tuan. Dan di samping dia berdoa, dia serahkan segala urusannya kepada Allah. Doa dan serah juga tak memadai tanpa usaha, tuan-tuan. Dan kita bagi orang yang kita tak mampu untuk kita tegur, berserah dengan hati kita, iaitu benci, itu pun bentuk usaha kita di samping kita berdoa dan kita berserah kepada Allah. Bagi orang yang mampu kita tegur mereka dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ubah diri mereka dan kita serahkan segala urusan tersebut kepada Allah. Kerana mengubah diri seseorang itu ta'alluqnya hanya kepada Allah yang mengubahnya. Kita tak mampu mengubah. Sebab tu ramai di antara ataupun daripada kalangan kita hari ini, mereka ini putus dakwahnya. Mula dakwah punya semangat nak berdakwah, semangat nak ajak orang ke arah kebaikan. Tapi tengah-tengah jalan putus, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia rasa dia ajak orang buat kebaikan, dia dakwah orang akan ikut. Dan dia rasa dia tegur itu memang orang akan ikut dia. Dengan sebab dia tegur orang akan ikut dia, dia tak yakin dia tegur itu usaha dan ikhtiar sahaja, asbab sahaja yang memberi kepada orang tersebut untuk merubah itu adalah Allah. Dia tak yakin begitu. Maka ramai yang di antara kita hari ini, dia dakwah tengah-tengah putus, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab begini. Tapi orang yang benar-benar berjaya dalam usaha dakwahnya, apa dia? Bila dia berdakwah, tuan-tuan, dia ajak orang ke arah kebaikan, dia jadi orang yang dia sebut sebagai da'i. Apabila di tengah-tengah jalan itu, tuan-tuan, kita sebut ada orang menghina, mencaci dan maki dia, tuan-tuan, dan orang tersebut tak terima pun dakwahnya, tetapi hatinya masih kuat berpegang, Allah jualah yang mengubahnya. Dia doa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang dia dakwahkan, dan dia serah kepada Allah. Maka dia takkan putus dakwahnya, tuan-tuan. Berbanding dengan orang yang berdakwah dengan tanpa doa dan serah, orang begini akan ada kesan di pertengahan jalan. Jadi itulah dia kesimpulan yang boleh kita bawa pada hadis yang ke-8. Kita masuk kepada hadis yang ke-9. Apa dia hadis yang ke-9? Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini namanya Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari.
Katanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatilu syuja'ah wa yuqatilu hamiyyah wa yuqatilu riya' ayu dhalik fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ni tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dua-duanya. Jadi kedua-duanya bersepakat dan martabat hadis ini adalah sahih. Mafhumnya kata apa? Daripada Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abi Musa ataupun nama kita masyhur dengan namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari namanya Abdullah bin Qais. Kata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia kata satu ketika baginda Nabi SAW ditanya orang. Ditanya orang Rasulullah SAW dari hal lelaki yang bertempur, iaitu berperang. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang tentang golongan yang berperang di jalan Allah. Maka ada berbagai-bagai golongan yang berjihad di jalan Allah, iaitu berperang fi sabilillah. Perang, maknanya kata perang betul-betul lah. Ada juga perang lain. Sekarang ni mungkin jihad fi sabilillah, berperang, berjihad, angkat senjata mungkin tak ada. Tapi kita berjihad dengan hawa nafsu kita pun ada juga. Ada kita berjihad, iaitu berperang apa dia tuan-tuan? Dalam bidang dakwah kita berperang untuk memerangi keburukan dan membawa kepada kebaikan, berperang juga. Tapi dan maksudnya apa? Orang yang bertempur. Tapi maksud bertempur ni umum tuan-tuan. Dia boleh membawa maksud kepada hal yang kita lakukan sehari-harian. Ada seorang lelaki yang mana dia pergi perang, iaitu berjihad di jalan Allah. Yang kategori pertama, dia berperang kerana berani tuan-tuan. Dia pergi berjihad sebab apa? Sebab dia ni kuat, sebab tu dia berani tuan-tuan, maka dia pergi perang. Jadi dia pergi perang, pertama niat dia sebab dia berani tuan-tuan. Ini golongan pertama. Yang kedua, yang bertempur kerana panas hati tuan-tuan, kerana marah tuan-tuan, perasaan marah yang membuat-buat. Tuan-tuan, kalau berperang kerana berani tuan-tuan, maka ketika perang dia akan mempelikihkan orang. Lantaran orang yang satu kumpulan dengan dia juga tuan-tuan, dia akan pelikihkan tuan-tuan. Ini masalah dia tuan-tuan. Orang yang pergi berjihad di jalan Allah, namanya jihad di jalan Allah, tetapi dia pergi perang sebab apa? Sebab semata-mata dia nak tunjukkan yang dia ni berani, dia ni kuat, kan? Maka dalam peperangan nanti tuan-tuan akan berlaku sikap yang tak baik tuan-tuan. Dia akan pandang diri dia je berani, orang lain tak berani. Dalam ahli peperangan, dalam ahli kumpulannya, sahabatnya pun dia dah boleh bersangka buruk tuan-tuan. Berani, berperang sebab berani, bukan perkara yang baik tuan-tuan untuk kita amalkan. Yang kedua, berperang kerana panas hati. Contoh, kita tengok orang buat apa, orang bukan Islam, dia buat satu perkara yang tidak baik, maka kita marah. Maknanya kata orang yang berperang sebab emosi tuan-tuan. Seseorang yang berperang di jalan Allah dengan sebab emosi. Orang yang berperang dengan sebab emosi ini juga, maka kata ulama, dia tak boleh dihitung sebagai berperang di jalan Allah. Orang yang berperang sebab emosi, maka dia juga tak boleh dihitung sebagai jihad fisabilillah. Pertama, berperang sebab berani, maka berperang sebab berani tak boleh dihitung sebagai jihad fisabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, berperang sebab emosi, pergi berjihad, pergi berjuang sebab emosi, sebab kita apa dia? Sebab panas baran, sebab kita marah sangat. Ini bukan dihitung sebagai perang fisabilillah. Kenapa? Kalau orang yang berperang sebab emosi yang kita kata sebagai panas baran ini, dia akan menimbulkan kesan yang buruk juga kepada
diri ataupun individu yang berperang. Kenapa? Kalau dia berperang sebab emosi, maka apabila dia lihat orang kafir, dia pakat nak bunuh. Lantaran pernah berlaku dalam peperangan juga, seorang sahabat, dia bunuh orang yang mana orang itu telah surrender, tuan-tuan. Dalam peperangan, sahabat pernah membunuh kerana emosi, tuan-tuan. Nabi kata emosi ni tak boleh bawa apa-apa. Sebab tu kalau kita berperang di jalan Allah, biarlah nak meninggikan kalimah Allah. Itu penting. Jadi kalau berperang kerana berani, dia tak mendatangkan kesan yang baik terhadap peperangan tersebut. Kalau berperang kerana panas hati, kita berperang, dia akan menimbulkan kesan yang buruk juga, tuan-tuan. Lantaran bila kita panas hati, tuan-tuan, kadang-kadang kata daripada arahan daripada ketua kita, ketua peperangan sendiri pun kita tak dengar, tuan-tuan. Tak nak dengar. Sebab kita dah ada perasaan panas membuat-buat, tuan. Dan kadang-kadang orang yang benar-benar dah surrender, tuan-tuan, dia dah menyerah, tuan-tuan. Dia kata saya menyerah. Tapi disebabkan kita panas hati, tuan-tuan, kita bunuh juga orang tadi. Ini satu perkara yang tak baik. Nabi disebut dalam hadis itu, tuan. Yang ketiga, yang bertempur kerana megah, tuan-tuan. Kerana dia rasa dia gah, tuan-tuan. Kerana dia rasa dia hebat, tuan-tuan. Kerana apa, tuan-tuan? Megah ini dia nak kejar populariti, tuan-tuan. Ini dia kata. Nak kejar orang pandang dia popular. Bila menang, oh, dalam perang ni siapa? Akulah antara orang yang ikut serta dalam perang. Kerana populariti, kerana kemegahan, tuan-tuan. Yang ketiga ini pun kata Nabi SAW, ini bukan jihad fisabilillah, bukan berperang ya Allah. Kerana tiga-tiga, berperang kerana berani, berperang kerana panas hati, berperang kerana megah, ini populariti, ini tidak membawa maksud perang di jalan Allah. Nabi tunjuk dalam hadis ni contoh peperangan yang tidak dihitung sebagai perang fisabilillah. Kerana perang fisabilillah ini juga ada hubung kait dengan hati, ini niatnya itu sendiri. Kalau niat dia kerana berani, dia akan dapatlah keberanian dia. Kalau niat dia kerana panas hati, dia akan dapatlah perkara tersebut. Kalau niat dia kerana megah, dia akan dapatlah kemegahan tersebut. Maka sahabat tanya, daripada tiga perkara, kerana berani, kerana panas hati dan kerana megah, ini sahabat tanya, yang manakah yang termasuk ke dalam perang fisabilillah? Sahabat tanya. Maka beliau, iaitu baginda SAW, baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang bertempur supaya kalimah Allah menjadi tinggi, itulah yang termasuk ke dalam perang fisabilillah. Nabi disebutlah. Yang maksud kepada perang fisabilillah ini adalah apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Adalah orang yang berjuang sebab nak meninggikan kalimah Allah. Maka orang begini, dia berjuang dengan niat dia yang betul kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain, bukan kerana berani, bukan kerana panas hati, bukan kerana populariti. Maka dia pergi berjihad, dia pergi berjuang dengan niatnya semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka itulah maksudnya jihadu fi sabilillah. Hari ini ramai di antara kita yang salah erti tentang maksud jihad. Dia kata apa? Sikit-sikit jihad, sikit-sikit akad senjata, sikit-sikit pergi bunuh. Salah, tuan-tuan. Kerana tuan-tuan, dalam Islam itu sendiri, ulama kita mengarang kitab-kitab fiqh. Para ulama tidak meletakkan kitabul jihad. Maknanya kata bab jihad itu pada tajuk yang pertama dalam perbincangan kitab fiqh. Ini bukti. Sebab hari ini orang bukan Islam telah menuduh Islam itu adalah disebarkan di atas mata-mata pedang. Maknanya kata apa? Dia kata agama Islam ini adalah agama teroris, ini pengganas. Kita jawab, tidak. Islam tidak mengajarkan pengganas ataupun mengganas sebagainya. Tetapi Islam mengajak kita supaya apa dia? Supaya berfikir secara rasional, iaitu ulama kita karang kitab pun dia tak letakkan tajuk pertama dalam kitab fiqh, dia kata kitabul jihad, tak. Perbincangan tentang soal jihad, tidak. Tapi ulama sebut kitab taharah, kitab salat, kitab puasa, kitab zakat, kitab haji dan sebagainya. Ulama memberi garis panduan begitu. Maka Islam ini bukan adanya atas dasar ataupun atas mata-mata pedang. Dan Islam ini bukan semata-mata perang nak bunuh orang saja, tidak. Tapi ramai di antara kita yang tersandung di tengah jalan. Sebab apa? Sebab
dia tidak ada pegangan tauhid yang betul, tidak ada pegangan fiqh yang betul, dan aliran tasawuf yang tidak ada, maka disitulah dia akan jadi kucak kecil. Hal ini banyak menyerang anak-anak muda kita masa kini, kerana orang muda pada diri mereka ini darahnya panas, tuan-tuan. Di perasaan dia marah. Bila kita ajak perang, tuan-tuan, dia memang suka berkobar-kobar. Bila kita ajak bergaduh, tuan-tuan, dia sangat suka. Maka Nabi sebut dalam hadis ni, tuan-tuan, apa dia? Dalam jihad fisabilillah ini, tuan-tuan, jihad di jalan Allah, terutamanya kita, tuan-tuan, juga boleh dihitung sebagai jihad di jalan Allah, iaitu jihad memerangi hawa-hawa nafsu kita, jihad memerangi keburukan, jihad dan sebagainya. Dalam kita belajar sendiri pun, tuan-tuan, dalam kita menuntut ilmu, itu pun kata ulama merupakan jihad yang kecil juga. Maka bila kita berjihad pada diri kita, pada harta kita dan pada amal-amal kita, tuan-tuan, maka jihadlah kita dengan cara yang baik, supaya lahirnya perbuatan jihad fisabilillah itu baik dan hati kita juga baik, maka dia akan dihitung dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadis yang ke-9. Yang ke-10, hadis yang terakhir kita bincang, tuan-tuan, hadis yang ke-10. Daripada Abi Bakrah. Daripada Abi Bakrah. Nufai'. Dari Abi Bakrah namanya Nufai'. Nufai'. Dari Abi Bakrah. Beza Abu Bakar. Abu Bakar lain. Abi Bakrah lain, tuan-tuan. Abi Bakrah ni namanya Nufai' bin Al-Harith. Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi. Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtul finnar." Qultu ya Rasulullah, "Hadza al-qatil fama bala al-maqtul?" Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, maknanya kata kita sebut hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan martabat hadis ini juga adalah sahih, tuan-tuan. Apa disebut? Daripada Abi Bakrah. Abi Bakrah ni, tuan-tuan, juga ada juga hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Kena bezakan Abi Bakrah dengan Abu Bakrah dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini khalifah. Abu Bakrah adalah namanya Nufai' bin Al-Harith. Apa katanya? Nabi SAW bersabda, apabila bertemu dua orang Islam yang mana dua ini dengan dua buah pedang mereka, maka membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya dalam maka. Itu dia. Mana kata apa dia? Dua orang bertemu. Dua-dua orang Islam, dia berjumpa, dia bergaduh, dia bertelagah, kan? Ataupun dua orang ini bertemu, angkat pedang, angkat senjata, pukul antara satu sama lain. Dua-dua ini angkat senjata. Dia beza dengan seorang angkat senjata, seorang ni diam, dia tak melawan sekalipun. Dan berbeza juga seorang yang angkat senjata berkeinginan nak bunuh kawan dia, ini orang Islam sama-sama, dan seorang lagi dia tak berkeinginan, tapi keinginan dia untuk mempertahankan dirinya. Beza. Tapi dalam hadis ni sebut, ada dua orang Muslim, dua orang Islam yang mana dua-dua angkat senjata, dua-dua berkeinginan nak berbunuhan, nak bergaduh antara satu sama lain. Bukan dengan sebab yang lain, tapi tujuan bergaduh, tujuan nak menjatuhkan kawan dan sebagainya. Maka Nabi sebut, yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya masuk dalam neraka. Contoh, contohnya Saleh dan Kamil. Saleh dan Kamil ini bertelagah, bergaduh. Bila kedua-duanya bergaduh, mengangkat senjata, katalah Saleh ini bertelagah dengan Kamil, maka Kamil itu pun terbunuh dalam pertelagahan tersebut. Maka dengan sebab itu, kata Nabi SAW, Saleh dan Kamil, yang tak mati dengan yang hidup, dua-dua masuk dalam neraka. Sebab apa? Sebab Saleh ada keinginan nak bunuh Kamil, dan Kamil juga ada keinginan nak bunuh Saleh. Ini dua orang Islam. Ia berbeza dengan Saleh berkeinginan nak bunuh Kamil, tetapi Kamil tidak ada keinginan nak bunuh Saleh. Kamil ini tujuannya nak mempertahankan diri, dia tidak ada apa-apa. Kebetulan Kamil meninggal, maka itu akan dihitung pada niat dia itu.
Maka Nabi sebut dua-dua masuk neraka sebab apa? Sebab dua-dua ni ada keinginan nak berbunuhan antara satu sama lain. Maka kata kataku yakni Abi Bakrah kata apa? Itu yang membunuh ya Rasulullah. Mengapa pula yang terbunuh? Yang membunuh itu patutnya yang masuk neraka. Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Nabi SAW sebut, jawab baginda SAW, kerana dia pun bersungguh-sungguh hendak membunuh kawannya. Maka di sini sebut, ada dua orang Islam yang bergaduh dan bertelagah, maka Nabi kata dua-dua masuk neraka kalau yang membunuh itu berkeinginan untuk membunuh dan yang terbunuh juga untuk itu berkeinginan untuk membunuh. Dua-dua ada niat yang sama, maka kata baginda Nabi SAW, dua-dua akan masuk ke dalam api neraka Jahannam, tuan-tuan. Dua-dua akan masuk. Kerana yang membunuh ada niat nak membunuh, yang dibunuh juga ada niat juga untuk membunuh. Maka dua-dua masuk dalam api neraka. Begitu juga hari ini kita bergaduh, bertelagah dengan orang. Sama-sama Islam kita bertelagah. Bertelagah dalam Islam ada yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. Tapi yang tak dibenarkan, tuan-tuan, sehingga membawa kepada kesan yang buruk. Bertelagah. Natijahnya, tuan-tuan, kata Nabi SAW, kalau dua-dua ni bertujuan untuk satu perkara yang tidak meninggikan kalimah Allah semata-mata, tuan-tuan, dua-dua akan masuk neraka. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, dia akan membawa kepada masuk neraka. Tapi kalau dia mencegah keburukan, itu lain. Mencegah keburukan dengan niat yang baik dan perbuatan yang baik dan bersesuaianlah dengan tujuannya, maka inilah yang bakal dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah perkara yang patut kita jaga dan patut kita pelihara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita bincang tentang soal Allah pandang pada hati kita dan Allah pandang pada setiap amal kita dan setiap perkara yang kita lakukan. Ini perkara yang sangat penting. Oleh itu, tuan-tuan, saya mengajak pada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, peliharalah, jagalah akan niat kita, jagalah akan niat kita yang baik, jagalah, peliharalah perbuatan kita yang baik. Datangkanlah, hadirlah pada diri kita itu niat yang baik dan perbuatan yang baik itu seiring. Mudah-mudahan kita sama-sama tergolong dalam kalangan orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu sahaja. Yang baik Allah datangnya daripada Allah dan yang buruk Allah datangnya daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk Allah datangnya daripada Allah. InsyaAllah, tuan-tuan, kita jumpa pada hari esok. Kita sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin ini pada hadis yang ke-11 sehinggalah seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم دفع عنا البلاء والوباء وخصوصا الوباء فيروس كورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.